Iklan apa? Ibadah. Assalamualaikum murid-murid semua. Waalaikumsalam Ustazah. Murid-murid semua, tahu tak hari ni kita akan belajar tajuk apa? Tak silap saya Ustazah cakap nak belajar tajuk sedekah. Betul tak Afina? Okey, betul tu Nadia. Okey, apa yang kamu faham tentang sedekah? Apa yang saya tahu, sedekah ni adalah pemberian seseorang kepada orang lain yang lebih memerlukan tanpa kita meminta balasan apa-apa daripada mereka. Betul tak Ustazah? Betul tu murid-murid semua. Murid-murid juga tahu tak yang sedekah ni merupakan pengubat kepada penyakit-penyakit, di mana ada satu kisah yang berlaku kepada Abdullah bin Mubarak, di mana ada seorang lelaki Kudis dan Nana di bahagian Peha datang berjumpa dengan Abdullah bin Mubarak setelah mencuba pelbagai jenis ubat-ubatan, pelbagai tradisional dan ubat-ubatan semua, tapi tidak memberikan kesembuhan, tidak memberikan kesan kepada penyakitnya. Dan lantas dia pun menceritakan semuanya kepada Abdullah bin Mubarak. Maka Abdullah bin Mubarak pun mengatakan, pergilah kamu ke satu kampung dan galikan sebuah telaga untuk mereka. Sesungguhnya mereka sangat-sangat memerlukan air. Dan tanpa berlengah masa, lelaki tersebut terus pergi ke satu kampung tersebut dan melakukan apa yang disuruh Abdullah bin Mubarak. Dan setelah itu penyakitnya beransur-ansur pulih dan dia akhirnya sembuh daripada penyakitnya tersebut. Okey. Baiklah murid-murid, hari ini Ustazah nak share satu hadis yang menarik tentang sedekah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nafasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'assirin, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman, satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi, ma kana al abdu fi auni akhihi." Maksudnya, sesiapa yang meringankan daripada seseorang mukmin satu kesusahan daripada kesusahan-kesusahan dunia, Allah Subhanahu Wa Taala akan meringankan daripadanya satu kesusahan daripada kesusahan di hari kiamat. Sesiapa yang memudahkan kepada orang yang kesempitan, Allah akan memudahkan kepadanya di dunia dan di akhirat. Sesiapa yang menutup yakni aurat atau keaiban seorang muslim, Allah akan menutup aurat atau keaibannya di dunia dan di akhirat. Allah sentiasa menolong seseorang hamba selama mana hamba itu menolong saudaranya. Okey murid-murid, jadi itulah pentingnya sejarah Islam untuk diteladani. Dan kita dapat mencontohi peranan sejarah supaya kita dapat mengaplikasikan dalam kehidupan masa kini, dan seperti kelebihan sedekah dan lain-lain. Okey, dan semoga kita tergolong dalam golongan orang-orang yang suka memberi sedekah kepada orang lain. Okey. Boleh tak murid-murid? Boleh Ustazah. Kecil dah. Hana, tak baik tau cakap macam tu. Nah, awak ambil lah satu, saya ada lebih. Makan ya? Terima kasih. Cik, tengoklah si Afina tu. Dia pun miskin, ada hati nak tolong orang miskin.
Ish, kau ni Malina. Kalau kau tak nak bersedekah, lain kali kau janganlah ejek orang yang bersedekah. Itulah, tidur lagi dalam kelas. Tadi dalam kelas, Ustazah cerita pasal kelebihan bersedekah. Mari aku cerita balik. Ceritalah. Right. Jadi cerita ni pasal Abu Mirsad tau. Abu Mirsad ni dia seorang yang sangatlah miskin. Tapi dia suka bersedekah. Suka beri kepada orang, suka bantu orang. Sehingga kan kalau kan satu hari tu di balik rumah, kat rumah dia ada sebiji bawang je. Kau tahu tak dia buat apa? Dia buat apa? Dia ambil bawang tu, dia pergi bagi kat orang yang memerlukan. Okay, jadi point dia, kita sedekah ni bukan kita tunggu kita kaya dulu tau. Tapi kita sedekah ikut kemampuan kita. Sebab Allah tahu kemampuan hamba-Nya. Kita sedekah sampai kaya. Bukan dah kaya baru nak sedekah. Tapi kalau kita ni contohnya gaji RM5,000, atau tak ada kau nak spendkan RM5,000 tu bersedekah. Kita kena tengok juga keperluan zaman sekarang ni. Okay, daripada kisah Abu Mirsad ni kan kita boleh tengok walaupun dia seorang yang bukannya orang tahu dia tak kaya, orang tahu dia miskin, tapi dia still nak buat ibadah yang Allah akan confirm bagi ganjaran yang besar kat dia. Alright, aku ada satu soalan. Kau tahu tak siapa yang paling banyak sedekah kat bumi kita ni? Tak tahu siapa. Okay. Dia lah Nabi Muhammad SAW. Ketika Ibnu Abbas dan Nabi Muhammad SAW masih hidup, Ibnu Abbas berkata yang kami, yakni Ibnu Abbas dan para sahabat, melihat seorang yang paling pemurah, iaitu insan yang bernama Nabi Muhammad SAW. Pada suatu hari, ketika baru habis selesai solat, selepas memberi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Nabi cepat-cepat bangun dan Nabi keluar daripada masjid. Dikatakan Nabi keluar itu, Nabi melangkah para sahabat. Kenapa? Kerana pada zaman sahabat solat dengan sangat rapat. Jadi Nabi melangkah antara para sahabat. Maka sahabat pun hairan kerana ini bukanlah kebiasaan Nabi. Kebiasaan Nabi akan wirid dahulu. Tapi pada ketika itu, pada solat itu, Nabi tergesa-gesa ingin keluar. Jadi para sahabat pun hairan. Ingat, para sahabat adalah golongan yang sangat dahagakan ilmu. Jika mereka tak faham ataupun mereka pelik dengan sesuatu, mereka akan bertanya terus kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi apabila Nabi Muhammad kembali, maka para sahabat pun tidak bertangguh dan bertanya terus, kenapa Nabi Muhammad keluar dengan tergesa-gesa selepas solat? Maka Nabi Muhammad pun berkata, aku teringat yang di rumah salah seorang isteriku ada cincin emas. Maka Nabi Muhammad pun cepat-cepat balik, ambil cincin emas tu dan beri kepada orang yang lebih memerlukan. Kita ingat yang Nabi Muhammad ni bukan seorang yang miskin. Nabi Muhammad sangat kaya. Tapi Nabi Muhammad tak nak kekayaan tu masuk ke dalam rumah dia, masuk ke dalam hati-hati. Jadi sebab itulah Nabi Muhammad bila teringat adanya cincin emas di rumah salah seorang isterinya, Nabi Muhammad terus ambil dan terus bagi kepada orang yang lebih memerlukan. Oh, faham. Tika, duit aku hilang lah. Hilang? Kenapa? Kau ni nak tak jaga dia elok? Nak aku cek sekali tak? Tak apa. Kalau pasal tak, kau pergi je dulu. Aku pergi tengok tempat aku lari tadi tau. Elok-elok. Awak? Ya? Cari apa? Saya tengah cari dompet. Awak nampak tak? Dompet? Baju aku mesti tak curi. Saya nampak tadi. Ni awak punya? Betul lah ni saya punya. Nasib baik tak ada duit yang hilang. Awak jumpa kat mana? Depan surau tadi. Saya tengah on the way lah ni nak hantar pejabat. Lepas tu saya nampak awak macam tercari-cari benda. Lah, nasib baik awak jumpa. Duitnya pun tak ada yang hilang. Terima kasih tau, tolong jagakan. By the way, saya minta maaf tau sebab kutuk awak hari tu. Awak dah makan? Jom saya belanja awak makan. Boleh?